Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نبر بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah kita sambung kitab Risalah Tauhid yang mana sebelum ni kita membahaskan secara panjang lebar berkaitan dengan sifat Allah, sifat qudrah, panjang lebar, dan kita membahaskan tentang i'tiqad qadariyah, i'tiqad jabariyah dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi perlu dibezakan, dan sebenarnya kita akan bahas malam ni bab iradah, dia ada kena-mengena. Malah dia lebih kurang sama dengan perbahasan qudrah yang kita bincang sebelum ni. Iradah ni sebab dia memang ada kena-mengena, malah kita ada sentuh berkaitan dengan iradah ketika membahaskan qudrah. Dia qudrah, iradah, ilmu ni dia sentiasa, tiga ni sentiasa dibahaskan bersama. Dia seiring. Jadi kita juga ada bahas berkaitan dengan i'tiqad yang songsang ni. Jadi mungkin kita akan bahas sekali lagi. Sekali lagi berkaitan dengan iradah ni sebab dia ada kaitan ataupun kena-mengena. Mari kita tengok. Muka surat 38 Rumi, Jawi muka surat 26. Yang ke-8. Yang ke-8. Iradah ataupun iradat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang ke-8-nya iradah, artinya menghendaki, berkehendak. Saya suka ringkaskan kepada nak. Saya suka ringkaskan kepada nak. Berkehendak, menghendaki, nak, sama aja. Iradah, menghendaki, berkehendak, nak. Jadi Allah ada sifat nak. Nak. Paling mudah sekali untuk kita faham ialah iradah, nak, kehendak. Allah nak. Kenapa kata paling mudah? Sebab adanya alam ini ataupun adanya apa-apa sahaja yang namanya ada bermakna Allah nak. Sebab apa sahaja yang ada adalah kehendak Allah. Janji ianya ada. Apa sahaja yang ada takkan terlepas walaupun sedikit, walaupun sekecil-kecil perkara pun yang janji dia ada, maknanya sebab Allah nak. Sebab kalau Allah tak nak, dia tak ada. Kalau Allah tak nak ianya ada, dia tak ada. Apa-apa saja, apa sahaja. Jadi senang, paling senang je untuk faham tentang kehendak Allah. Kerana sama juga, kuasa pun sama. Kuasa pun sama. Maksudnya,
Apa tanda Allah tu bersifat dengan qudrah ataupun kuasa? Apa yang ada lah. Apa sahaja. Ha. Buku ni ada. Maknanya Allah nak lah. Sebab bukan ada. Maknanya Allah berkuasa lah. Atau Allah lah yang buat. Sebab apa sahaja yang ada, semua Allah buat. Kita dah bincang sebelum ni lah. Dalam sifat qudrah Allah kan. Jadi bila nak buat, mesti nak. Buat, bila dah buat, mesti maknanya nak tu dah ada. Bila nak, barulah buat. Bila nak, barulah buat. Jadi, inilah yang dimaksudkan dengan Allah mempunyai sifat iradah. Allah ada sifat nak. Dengan melihat pada alam ni, tengok apa je menandakan Allah nak. Dan kita sekali kan menandakan Allah itu berkuasa untuk buat tu. Nak, berkuasa, tambah lagi satu, mesti bila nak buat tu kena ada ilmu. Ada tiga ni dia sama. Kita bincang benda tiga yang sama. Sebab bila nak bila buat, bila dah ada, maknanya Allah nak, sebab tu dia ada. Bila dah ada, maknanya Allah buat. Dan masa buat tu maknanya Allah nak lah, sebab tu ada. Takkan Allah tak nak tapi ada juga. Lemahlah Allah. Lemahlah Tuhan. Tuhan apa tak nak tapi jadi juga. Okay? Dan secara automatik, apabila ada, nak buat tu kena ilmu. Maka tiga ni memang tiga serangkai. Biasa dibincangkan. Ini yang dimaksudkan dengan innama amruhu idza arada. Aradah lah, iradah lah tu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah nak, menghendaki, arada syai'an, nak sesuatu, apa janji namanya sesuatu, apa sahaja yang ada lah, ayyaqula lahu kun fayakun, maka Allah berkata kun fayakun. Maksud Allah berkata kun fayakun ni bukan maksudnya Allah kata kun, bukan. Dengan maksud semudah itu Allah kata jadi maka jadi. Tapi bukan maksud Allah yang kata jadi. Habis kalaulah banyak perkara yang ada ni daripada buminya, dalam bumi itu bermacam-macam perkara yang ada dekat langit, bermacam-macam perkara yang ada, orangnya ramai, malaikat lagi macam-macam. Takkanlah dengan maksud Allah mengatakan kun. Gitu. Berjuta-juta bilion kun. Bilion apa? Trilion. Tak banyak manalah kun. Sebab banyak sesuatu ni dalam dunia ni. Banyak sesuatu. Bila sebut sesuatu tu selain pada Allah lah apa yang ada. Malah akan datang lagi macam-macam lagi yang akan berlaku. Takkan Allah nak kerja kun aja. Lepas tu pula nanti dekat syurga selama-lamanya macam-macam berlaku dekat dalam syurga. Takkan Allah ada kun lagi. Kalau faham dengan maksud Allah berkata-kata dengan maksud kun. Allah kata kun, jadilah, maka jadilah. Maka Allah nak jadilah, Allah kena kata kun. Banyak sangat, tak terkira banyaknya yang terjadi. Dan yang terjadi ni yang terjadi dan yang akan terjadi tak ada penghujung. Sebab dalam syurga, dalam neraka tak ada penghujung. Selama-lamanya abadan abada. Jadi maknanya tak logik lah kalau kita kata Allah dok main kun gitu. Sebab tu maksud innama amruhu idza arada syai'an, apabila Allah nak sesuatu, nak buat sesuatu, nak jadikan sesuatu, ay yaqula lahu kun fayakun, bukan maksud Allah kata kun dengan maksud semudah itu. Allah nak jadi. Tak payah nak. Oh, nanti kita kena tengok bajet. Tak ada. Nak jadi. Itu maksud kun fayakun. Mudah. Sangat mudah. Allah nak jadi. Allah nak jadi. Tak ada halangan. Tu kun fayakun. Mudah sangat. Apa yang Allah nak mesti jadi sebiji apa yang Allah nak. Kadang-kadang apa yang kita nak tak jadi sebiji macam yang kita nak. Kadang-kadang dia ada kurang sikit, tapi Allah tidak. Istilah dia panggil kun fayakun. Bukannya kun disebut, bukan. Jadi dalil ataupun bukti Allah itu bersifat dengan iradah, Allah tu bersifat dengan nak, iaitu Allah itu nak, buktinya alam ini. Apa sahaja yang ada itu menandakan Allah nak. Sebab
tak masuk akal. Jika Allah tak nak, dia ada. Jadi kalau dia ada, bukti Allah itu nak. Dia ada je, itulah bukti Allah nak. Apa sahaja yang ada. Mouse ni ada, maknanya Allah nak. Nak apa? Nak dia ada lah. Nak ada. Sikit dulu. Sambung lagi. Yakni, menentukan sekalian mungkin tentang adanya atau tiadanya. Bila sebut adanya atau tiadanya, bila nak terbagi kepada dua. Satu, nak benda tu ada, jadi. Satu, nak benda tu tak jadi. Nak juga, dia panggil nak tak jadi. Nak bagi tak jadi. Nak bagi jadi, dia adalah. Nak bagi tak jadi, tak ada. Jadi, tak ada tu istilahnya nak juga. Iaitu nak bagi ianya tak ada. Jadi, Allah menentukan ataupun menghendaki sama ada nak ataupun sama ada perkara itu ada ataupun perkara itu tak ada. Tak ada nak macam mana? Nak bagi tak ada. Nak Allah nak bagi dia tak ada anak. Jadi nak jugalah. Allah berkehendak jugalah. Allah nak apa dia tak ada anak. Allah nak dia tak ada anak. Tu istilah dia panggil. Jadi sebab tu dia kata kat sini, yakni menentukan sekalian mungkin tentang adanya atau tiadanya. Allah yang tentukan, Allah yang nak, sama ada ianya ada, jadi ataupun tak jadi. Ataupun tak ada lah. Tak ada. Jadi kena pegang dekat iman kita, dekat akidah kita. Sambung ni, ini adalah rentetan sambungan daripada pengajian lepas. Siapa yang baru masuk yang tak faham, kena tengok lebih kurang 22-23 siri sebelum ni. Dah ada dah. Ada dalam YouTube. Kena tengok siapa yang baru-baru masuk lah, kalau ada yang baru masuk. Jadi untuk sah, sebab dia adalah sambungan di antara sifat-sifat yang lain. Dia bersambung. Tak faham yang itu, yang ini pun tak faham juga. Jadi untuk sah iman, hendaklah kita berpegang dekat akidah kita. Semua perkara, setiap perkara, Allah yang tentukan. Dan bila sebut Allah yang tentukan, sejak azali lagi. Allah tentukan tu sejak azali lagi. Itu yang dipanggil tanjizi qadim. Kalau nak ambil istilah. Kalau tak nak ambil pun tak apa. Jadi Allah tentukan sejak azali lagi. Allah tentukan sejak azali. Allah tentukan kita semua sejak azali lagi. Jadi, tak ada satu perkara, tidak ada satu perkara pun yang terjadi yang terlepas daripada ketentuan Allah. Tak ada satu perkara pun, walaupun sebesar zarrah, yang terjadi bukan sebab Allah nak. Tak ada. Apa sahaja yang terjadi, semua sebab Allah nak. Allah nak apa? Nak jadi, nak bagi dia jadi. Maka jadilah dia. Apa yang tak jadi, semua yang tak jadi, semuanya sebab Allah tak nak. Maka bila Allah tak nak, tak jadi ya. Ataupun Allah tidak berkehendak, maka tak jadi ya. Bila sebut semua. Sebab tu Nabi ada sebut dalam hadisnya, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah nak, pasti akan jadi. Apa yang Allah tak nak, pasti tak akan jadi. Jadi, dalam hidup kita ni banyak nak ni. Ada kehendak-kehendak, bukan. Dalam hidup kita banyak yang terjadi. Ada yang terjadi tu kita anggap ianya, kita nampak ianya buruk. Ada yang terjadi kita anggap bendanya tak buruk, baik. Tak kisahlah kita anggap ia buruk atau kita anggap ia baik. Apa sahaja yang terjadi, yang ada, yang terjadi, semuanya sebab Allah nak. Apa saja. Kita akan bahas pelan-pelan. Sebenarnya kita dah bahas sebelum ni sikit. Jadi iradah ni artinya naklah berkehendak. Cuma disebut kat sini, yakni menentukan sekalian mungkin. Mungkin ni apa? Mungkin ni, bahasa Melayu lah, mungkin. Maksudnya boleh ada, boleh tak ada. Benda yang harus, perkara yang harus. Perkara yang mungkinat. Perkara yang bukan wajib, bukan mustahil. Bukan wajib, bukan mustahil. Bukan kita wajib ni, bukan wajib syarak, buat dapat pahala, tak buat berdosa, bukan. Ni wajib akal. Tak faham wajib akal, tengok yang lepas berkaitan perbahasan kita, wajib akal, wajib syarak, wajib adat. Itu tu, dia sambungan tu. Jadi, Allah menentukan perkara yang harus.
Istilah dia panggil mumkinat. Kalau nak ambil istilah, dia panggil istilahnya ta'alluq takhsis. Takhsis tu menentukan. Ta'alluq iradah adalah menentukan. Allah ada sifat berkehendak, iradah, nak. Bila sebut nak kan tentu. Aku nak ni kan dah tentukan nak. Aku tak nak ni kan dah tentukan. Dia panggil ta'alluq dia ta'alluq takhsis, menentukan, mengkhususkan. Nak ataupun tak nak, jadi ataupun tak jadi. Kalau kita nak faham juga ta'alluq ni sikit, baru ni kita bincang berkaitan dengan sifat qudrah. Sifat qudrah Allah juga, ta'alluq dia dekat mungkinat juga. Perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Perkara yang harus, perkara yang mungkin. Ta'alluq qudrah, maksudnya kekuasaan Allah. Kekuatan dan kekuasaan Allah bertakluk kepada perkara yang mungkin juga, perkara harus. Tidak tertakluk kepada perkara wajib dan mustahil. Tapi bezanya, sifat qudrah, ta'alluqnya ta'alluq ijad. Menjadikan dan mentiadakan. Yang tak ada jadikan ada, yang ada jadikan tak ada. Nampak tak beza ta'alluq kalau kita nak faham ta'alluq ni lah. Ta'alluq iradah bermaksud, ta'alluq iradah menentukan. Kerja iradah menentukan. Allah bersifat qudrah dan iradah. Iradah ni nak, qudrah ni kuasa. Jadi, bila sebut kuasa, maka Allah buat apa-apa dengan kekuasaan dia lah. Dan Allah yang daripada tak ada, Allah jadikan ada dengan kekuasaan dia lah. Daripada ada, Allah bagikan dia mati, bagikan binasa, mengguna apa? Allah bagi daripada ada kepada tiba-tiba Allah bagi dia jadi tak ada, kerana sifat kekuasaan Allah tadilah. Sifat kekuasaan Allah. Maka bolehlah jadi ada dan boleh jadi tak ada. Habis iradah ni, kerja dia adalah menentukan. Ataupun Allah nak kan, jadi tentu. Iradah bukan buat. Iradah bukan buat. Buat tu qudrah. Ini sekadar mudah-mudah cakap je. Allah yang bersifat qudrah, berkuasa. Buat sesuatu dan yang ada Allah jadikan dia tak ada. Binasakan sesuatu. Allah yang bersifat qudrah. Allah yang bersifat qudrah. Allah yang bersifat iradah, menentukan. Atau mengendaki apa yang nak, apa yang jadi, apa yang tak jadi. Tu dia punya bidang kerja, boleh kita kata gitu. Jadi, iradah dan sama-sama qudrah dan iradah ni sama-sama perkara yang mungkinat saja. Perkara yang mungkin. Mungkin dengan maksud yang boleh ada, boleh tak ada. Perkara harus, makhluk. Dia tak tertakluk kepada perkara yang wajib. Wajib akal. Dan mustahil akal. Tak masuk. Tak masuk. Allah menjadikan segala sesuatu dengan sifat qudrahnya yang bermuafakat dengan sifat iradah dan ilmunya. Cantiklah tu ayat dia tu. Betul lah tu. Cuma kita nak bahas tentang ta'alluq tu. Ta'alluq. Betul lah. Itulah ayat kitab. Ayat cantik lah tu. Terbaik lah tu. Allah menjadikan segala sesuatu. Apa namanya ada, Allah jadikan semua. Allah jadi tu kerana apa? Kalau kata dengan sifat, cakap mudah-mudah boleh je gitu dengan sifat. Setengah kitab dia tak bagi, dia kata itu cakap mudah-mudah. Sebenarnya Allah menjadikan sesuatu kerana Allah bersifat dengan qudrah. Jadi bila Allah bersifat, Allah yang bersifat qudrah, maka Allah menjadikanlah sesuatu, boleh buat sesuatu dan boleh memusnahkan sesuatu. Yang mana muafakat dengan iradah bersekali, selari dengan iradah, dengan kehendak Allah, dan selari dengan ilmu. Memang tiga ni memang dia pusing sama je. Itu ayat dia lah. Cuma, kita nak bahas sikit je lah, berkaitan dengan mungkin ni kata. Yakni menentukan segala mungkin. Kenapa dia kata menentukan segala mungkin? Kat situ yang kita nak bahas. Jadi Allah menentukan perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Perkara harus. Bila sebut mungkin ni, dia bukan wajib akal, dia bukan mustahil akal. Dia bukan wajib akal, dia bukan mustahil akal. Bukan wajib akal, bukan mustahil akal. Habis tu, harus akal. Harus boleh ada, boleh tak ada. Apa yang wajib? Contohnya wajib. Allah tu lah wajibul wujud. Allah tu wajib ada. Takkanlah kita nak kata Allah berkehendak menjadikan Allah. Allah nak Allah tu jadi. Allah nak Allah tu ada. Sebab Allah ada tu adalah bukan harus, wajib.
Maka begitu, itu bukan takluk dia. Istilah ini digunakan, itu bukan takluk dia. Tak boleh. Takluk ataupun, nak cakap apa? Bidang kerja. Ataupun, kalau jadi bahasa Melayu, jadi takluk juga. Bertakluk tu. Takluk, iradah, perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Perkara yang mustahil pun bukan takluk juga. Jadi, sebab tu dia kata segala mungkin. Bila ianya boleh ada, boleh tak ada, maka Allah tentukanlah boleh ada ke boleh tak ada. Tapi kalau perkara tu mesti tak ada, itu bukan kerja iradah. Kita tak boleh kata, Allah boleh tak nak buat Tuhan satu lagi macam Allah. Sebelum kita nak jawab, Tuhan satu lagi yang macam Allah, kan mustahil. Ia bukan takluk iradah. Ayat-ayat kitab gitu. Ia bukan takluk iradah. Ia tak boleh kita nak kata begitu. Kita tak boleh nak kata gitu. Allah nak tak buat anak? Tak boleh. Allah nak tak buat anak? Allah nak tak buat Tuhan satu lagi sama macam Allah? Allah nak tak? Kalau Allah nak, boleh tak? Kalau Allah nak buat Tuhan satu lagi? Boleh tak kalau Allah nak? Tak kena, ayat tu tak matching. Sebab bila kita kata Allah buat anak, Allah buat Tuhan satu lagi macam Allah, boleh tak kalau Allah nak? Dia tak matching. Kenapa tak matching? Sebab Tuhan satu lagi itu mustahil. Bila perkara mustahil, itu bukan takluk iradah. Bukan takluk menentukan. Bukan takluk menentukan. Kalau nak faham, kena faham gitu. Tapi kena bab takluk ni fardu kifayah sebenarnya. Kalau tak faham tadi pun tak berdosa. Cuma sebab dia sebut kat sini menentukan segala mungkin. Allah boleh tak nak buat Allah, nak merupakan Allah ni jadi macam orang lelaki? Boleh tak? Allah jadi macam orang tu makhluk. Kita dah belajar awal, mukhalafatu ta'ala lil hadis, perkara mustahil, iaitu Allah sama dengan makhluk. Bila ianya perkara mustahil, dia bukan takluk iradah. Saya guna ayat tu juga. Dia bukan takluk iradah. Sebab dia kata tak iradah ni takluk dia mungkin aja. Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Benda yang mustahil bukan takluk. Benda wajib bukan takluk juga. Bukan takluk juga. Benda wajib tu maksudnya Allah sendirilah. Wajibul wujud. Perkara yang wajib ada, iaitu Allah. Maka dia bukan takluk iradah. Kalau ia takluk iradah juga, rosaklah dia maksudnya macam mana? Allah ada. Allah nak, Allah ada. Sebab tu Allah ada. Maknanya kita dah letak iradah ni bukan takluk mungkin dah, takluk wajib. Takluk kepada wajib. Kita nak tujukan kepada yang wajib. Siapa wajib ni? Allah. Maka bila iradah dah masuk bukan bidang dia, iaitu iradah kerja dia cerita pasal harus ataupun mungkin ataupun makhluk aja. Tiba-tiba kita masukkan yang wajib, iaitu Allah sendiri nak yang Allah itu ada. Allah nak Allah itu ada. Bermakna bila Allah itu nak Allah itu ada, sedangkan ada itu wajib tu. Allah nak Allah itu ada, secara automatik maknanya sebelum tu Allah tak ada. Sebelum tu Allah tak ada, barulah logik Allah nak Allah ada. Maka Allah pun ada. Maknanya sebelum tu Allah tak ada lah. Mana boleh sebelum tu Allah tak ada? Kita dah bahas Allah tu qidam sebelum ni. Jadi itu bukan, tak boleh. Itu bukan perbicaraan dia. Bukan bicara tentang perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Hanya bicara iradah. Nak ni hanya bicara tentang perkara yang harus ada, harus tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Istilah dia panggil mungkin ataupun mumkinat. Bila Allah berkehendak, bila Allah nak, bila Allah tentukan, bila Allah tetapkan perkara yang harus ada, harus tak ada, boleh tak ada, maka bila sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah yang Allah nak tadi, maka ianya wajib ada, sama ada perkara itu baik, jahat, derhaka, taat dan sebagainya. Macam Allah nak sejak azali lagi, Allah nak esok lahir seorang bayi. Allah nak tu sejak azali lagi. Sebelum semua ada lagi, sejak azali lagi Allah nak. Tapi yang Allah nak terjadi esok, 8 hari bulan. 8 hari bulan 12. Maka lahirnya bayi. Jadi Allah nak sejak azali. Allah tentukan sejak azali. Cuma tak ada lagi lah.
Tapi Allah nak dah, tapi tak ada lagi. Sebab belum sampai lagi. Sebab Allah nak ianya terjadi pada 8 hari bulan 12. Apabila 8 hari bulan 12, ada apa? Terlahirnya bayi. Bayi ni boleh ada, boleh tak ada. Bayi ni mungkin ada pun boleh, tak ada pun boleh. Maka Allah kata nak dia ada. Maka adalah dia. Allah tak nak anak dekat satu pasangan yang dah kahwin ni. Allah tak nak dia ada anak. Allah tak nak bagi dia anak. Sejak azali lagi Allah tak nak bagi dia ada anak. Maka dia pun lama-lama dia pun dilahirkan, dia pun kahwin. Bila dia kahwin dia tak dapat anak. Bila dia dapat anak? Bila dia kahwin tu lah. Dia kahwin tak dapat anak. Sebelum kahwin memang tak ada anak pun. Jadi Allah tentukan. Ya, Allah tentukan sejak azal lagi yang bahawasanya dia tak ada anak ataupun tak dapat anak. Tak dapat anak. Jadi kita kata bila Allah nak, bila Allah tetapkan, bila Allah tentukan perkara harus, boleh ada, boleh tak ada, perkara mungkin, bila sampai waktunya yang Allah nak tadi, maka dia wajib ada. Kenapa dia wajib ada? Sebab Allah nak, mestilah wajib jadi. Takkan Allah nak tak jadi-jadi. Tu sikitlah. Jadi, yakni menentukan sekalian mungkin. Mungkin ni maksud, boleh ada, boleh tak ada. Apa yang boleh ada, boleh tak ada? Selain pada Allah lah. Malaikat boleh ada, boleh tak ada. Orang boleh ada, boleh tak ada. Kain boleh ada, boleh tak ada. Mouse boleh ada, boleh tak ada. Ni boleh ada, boleh. Iyalah boleh ada dan boleh tak ada. Dia boleh je ada, dia boleh je tak ada. Dia bukan wajib ada ataupun dia bukan juga mustahil. Mustahil tak ada. Tidak. Dia boleh ada, boleh tak ada. Selain daripada Allah. Istilahnya, mungkin ni selain daripada Allah. Yakni menentukan sekalian apa sahaja yang ada selain daripada Allah. Kalau kita nak faham gitu. Jadi, iradah artinya Allah menghendaki, Allah nak. Yakni Allah nak tu, Allah tentulah. Nak tu tentu samalah. Ya, apa yang Allah tentukan? Selain daripada Allah. Allah tentukan selain daripada Allah, sekali yang mungkin, boleh ada, boleh tak ada. Okay. Apa yang selain pada Allah? Kita semualah. Alam ni. Sama ada nak bagi ada ataupun nak bagi tak ada. Tiada. Hakikatnya ialah sifat iradah ni adalah sifat yang qadim lagi azali. Sabit berdiri pada zat Tuhan. Ni dah bahas banyak kali dah. Hakikatnya iradah ni yang sifat yang jenis wujudi. Sifat yang jenis ada. Dia tak macam sifat salbiah. Dia adalah sifat ma'ani. Dia ada pada Allah. Jika Allah benarkan untuk kita nak tengok, kita boleh nampak. Nampak apa? Nampak iradah. Iradah tu apa? Nampak nak. Nak Allah tu nampak. Iradah, kehendak Allah tu nampak. Boleh nampak dekat syurga nanti kalau Allah bagi, tengok. Istilah panggil sifat ma'ani. Kita dah ulang banyak kali dah ni. Bab ni. Okay. Dengan dia, ke nak terang juga. Takut ada orang baru, terang jugalah. Wujud, kita tahu wujud qidam, baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah. 6 ni, tak ada. Allah bersifat dengan 6 tadi. Allah itu wujud. Ya, Allah itu wujud. Tapi wujud tu tak ada. Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Pegang, Allah itu ada. Tapi ada tu tak ada. Boleh? Boleh faham? Ada tu tak ada. Tak ada diri. Bukan Allah tu tak ada. Kita pegang Allah ada. Soalan nak tanya, ada tu ada tak? Ada. Allah ada. Ada tu ada tak? Ada tu tak ada. Setengah ulama kata ada tu di antara ada dengan tak ada. Allah itu ada. Allah itu wujud. Wujud tu tak ada diri. Dia cuma faham. Dia cuma faham. Contoh kita kata, buku ni, kitab ni ada tak? Ada. Ni kitab. Mana dia ada? Manakah ada? Ni kitab. Kitab ada? Ada. Mana ada? Manakah dia ada? Tak ada. Ada tu tak ada. Macam tu juga, qidam. Allah itu qidam. Allah itu sedia kala. Allah itu tidak ada permulaan. Allah itu qidam. Memang Allah qidam. Pegang kuat-kuat. Allah itu qidam. Tapi qidam tu ada tak? Tidak ada permulaan tu ada ke tak? Tak ada.
Tak ada. Baqa, Allah itu kekal. Dah pegang Allah itu kekal, tidak binasa. Kekal tu ada tak? Baqa tu kekal. Kekal tak ada. Tapi faham Allah itu kekal. Tapi kekal tu tak ada. Faham Allah itu tidak ada permulaan qidam. Tapi qidam tu tak ada. Mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah tu tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan yang baru. Maka kita faham. Allah tu tak sama dengan baru. Tapi tak sama dengan baru tu ada tak? Mukhalafah tu ada tak? Tak ada. Tapi faham. Tapi faham. Faham maksudnya Allah tak sama dengan yang baru. Tapi mukhalafah tu tak ada. Qiyamuhu binafsih. Berdiri dengan sendiri. Berdikari. Allah itu ya berdiri dengan sendirinya. Berdikari. Tapi qiyamuhu binafsih tu tak ada. Wahdaniyah. Tunggal. Allah itu tunggal. Tapi tunggal tu tak ada. Allah tu tunggal. Tapi tunggal mana tunggal? Mana tunggal? Buku ni ada satu. Mana satu? Satu tu mana? Buku ni ada berapa? Buku ni satu. Mana satu? Tak ada. Ni kena kat buku. Satu tu tak ada. Okey, dah faham. Tu dia panggil sifat salbiah. Berbeza dengan qudrah. Qudrah dia panggil sifat ma'ani. Termasuk juga iradah dia panggil sifat ma'ani. Dia ada lagi. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Itu dia panggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni, qudrah, iradah ni, kita baru bincang dua. Dia tak macam sifat salbiah tadi. Dia ada. Allah itu qudrah. Allah itu berkuasa. Ya, Allah itu berkuasa. Allah bersifat dengan qudrah. Qudrah itu ada tak? Ada. Tapi kenapa kita tak nampak qudrah Allah? Kita cuma nampak kesan daripada qudrah Allah. Kesan daripada kekuasaan Allah jadinya alam. Tapi qudrah Allah itu kita tak nampak. Jika Allah benarkan dekat syurga nanti kita boleh nampak qudrah Allah. Nampak qudrah Allah tu. Tapi tak boleh nampak qidam Allah. Tak boleh. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Tak boleh nampak. Sebab dia tak ada. Nak nampak macam mana? Dia nampak macam mana? Tapi kalau qudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, boleh nampak jika Allah benarkan. Kerana dia jenis ada. Dia bukan jenis sungguh. Dia bukan jenis sabit. Dia jenis sungguh. Tapi Allah itu ada. Ada tu sabit. Allah itu qidam. Qidam tu sabit. Sabit lah. Sabit. Sabit. Allah itu baqa, kekal. Kekal tu sabit. Maksudnya memang sungguh Allah tu kekal. Sabit kat Allah itu kekal. Tapi kekal tu tak ada. Tapi faham. Faham Allah itu kekal. Faham Allah tidak ada permulaan. Faham Allah itu ada. Allah itu wujud. Tapi wujud tu tak ada. Dengan maksud wujud, diri wujud tu tak ada. Itulah beza qudrah dan iradah. Dan lain-lain tadi. Qudrah itu ada. Allah bersifat dengan qudrah. Qudrah itu kuasa. Dan kuasa tu jenis ada. Kalau Allah bagi tengok, nampak. Sebab dia jenis ada. Itu maksud dia. Hakikat ialah sifat qadim lagi azali, sabit berdiri pada zat Tuhan. Berdiri itu. Maksudnya ada pada zat Tuhan. Ada. Jenis ada. Dia jenis ada. Dia tak sama dengan sifat salbiah tadi. Okay. Dengan dia menentukan, ada soal kejap. Macam mana ulama menentukan sifat Allah jenis ada dan tiada? Adakah melalui dalil Quran? Dia gini. Dia bukan kata ada tak ada. Dia tak perlu ada dalil Quran pun. Tak perlu ada dalil Quran pun. Dia sekadar fikir aja. Memang dalam Quran Allah menerangkan tentang hal keadaan dia. Dia berkuasa. Maka ada sifat qudrah dan sebagainya. Ya. Tapi kita fikir aja. Memadai untuk kita fikir. Jenis ada dengan jenis tak ada ni. Memadai untuk kita fikir. Fikir macam mana? Fikir, okey. Contohnya Allah itu wujud. Wujud tu kan cerita tentang keberadaan Allah. Wujud tu kan cerita. Mana boleh kata wujud tu ada? Mana boleh kata wujud? Mana boleh kata wujud itu ada? Ada diri. Mana boleh? Sebab wujud tu menerangkan tentang adanya. Saya ada.
Ada tu mana ada, tapi saya ada. Sebab ada tu nak terangkan dia ada. Cuma penerangan. Istilah panggil amrun i'tibari. Ataupun subut. Ataupun sabit. Ataupun sungguh. Jadi tak perlu ada nafs Al-Quran. Tak perlu. Contoh. Kan kita dah bagi contoh sebelum ni. Buah kelapa. Dia jatuh. Perlu ke kita nak bahas panjang-panjang, jatuh tu ada ke tidak? Jatuh. Buah kelapa tu memang ada wujud. Buah kelapa warna hijau. Hijau tu wujud dekat buah kelapa. Ada. Wujud tu ada lah. Tapi jatuh tu tak ada. Jatuh mana ada? Jatuh tu kita faham. Daripada atas ke bawah nama jatuh. Jadi memang dia tak ada. Memang jenis tak ada. Jadi tak perlu dalam Quran sebenarnya. Dia ada dalam Quran. Tapi tak perlu. Perlu kita kata, apa bukti jatuh tu tak ada? Tak payah. Kau ni kenapa? Jatuh tu faham-fahamlah. Bergolek. Golek. Golek tu faham-faham aje lah. Sesuatu yang berpusing-pusing itu dia panggil golek lah. Dia mana ada? Pusing, berputar, berpusing. Pusing tu mana ada? Bergolek tu mana ada? Yang ada, buah kelapa yang begitu. Jadi gitu. Dia faham-faham. Sama juga kekal. Kekal mana ada? Kekal satu keadaan yang tak binasa. Itu nama kekal. Jadi mana boleh kekal tu ada? Sebab kekal tu faham-faham aja. Dia tak boleh tentukan dalam Quran. Sebab kita tak boleh nak kata, bakok tu ada, kekal tu ada. Mana boleh kekal tu ada? Kekal tu bukan jenis ada. Kekal tu jenis faham. Iaitu sesuatu yang tak musnah. Namanya kekal. Mana boleh kekal tu ada? Sebab dia faham-faham aja. Faham-faham. Pecah. Cermin tu kena baling pecah. Mana boleh pecah tu ada? Pecah tu kita faham daripada cermin yang telah retak tu, yang jadi gitu. Jadi kecil, kita panggil dia retak. Kita faham dia tu retak. Macam bodoh. Bodoh mana ada? Bodoh tu satu keadaan yang tak reti-reti. Dia mana ada? Mana boleh ada? Itulah. Berbeza dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni memang disebut dalam Quran. Bukan sifat ma'ani, sebenarnya sifat ma'nawiyah. Tapi dengan sifat-sifat yang kata Allah Maha berkuasa. Maka kuasa tu adalah sifat ma'ani. Dia maknanya tak perlulah dalam Quran, tapi memang ada dalam Quran. Tapi dalam Quran membincangkan tentang sifat ma'nawiyah yang kita tak masuk lagi. Sifat ma'nawiyah yang kaunuhu tu, dan sifat, maka terbitlah sifat ma'ani. Dengan sebab itu keluarlah sifat salbiyah, yang mana sifat salbiyah tu bukan jenis ada, cuma menerangkan hal keadaan je. Menerangkan hal keadaan Allah. Macam kata-kata, kita tengok diri kita, dia orang, dia manusia, okay? Dia tu putih. Putih tu ada. Dia putih. Dia gemuk. Gemuk tak ada. Dia faham je. Putih tu boleh tengok. Tengok. Putih. Tapi gemuk, mana ada? Gemuk tak ada. Gemuk satu keadaan yang lebar. Yang orang tu lebar. Orang tu berat. Satu keadaan tu. Maka dia panggil gemuk. Tapi kalau putih ada. Tu putih ada. Lebih-lebih lagi orang lagi lah ada. Hitam ada. Tapi kurus. Kurus tak ada. Gemuk tak ada. Tak ada. Tapi kita faham. Sebab dia kecil. Kita panggil lah. Dia kurus. Tapi kurus tu tak ada. Kurus tu tak ada. Orang tu memang kurus. Kurus tu tak ada. Jadi kat situ je. Dia sebenarnya tentang sifat salbiah tadi hanya menerangkan keberadaan Allah saja. Allah ada, kisahkan Allah. Allah ada, tidak ada permulaan. Allah ada kekal. Allah ada tak sama dengan yang baharu. Allah ada berdirinya sendiri. Allah ada tunggal. So cerita tu aja. Tapi dia tak ada. Tapi Allah kuasa ada. Ada. Kuasa tu ada. Kuasa tu ada. Maknanya kita ni, sifat pendengar kita, sifat perkata kita ni, yang ada dekat anak lidah ni, kalau Allah tunjuk, ada. Kita je tak nampak. Yang kita panggil deria-deria. Jenis ada. Jenis ada.
Jadi tak perlu ayat Quran, kita cuma menceritakan aja. Oh dia tu gemuk. Aku tengok tak jumpa pun gemuk. Alah kau cari dia yang gemuk-gemuk tu. Aku tak jumpa, aku dah jumpa dah dia tapi gemuk aku tak jumpa. Mana kata? Gemuk aku tak jumpa. Memanglah aku cerita hal keadaan dia tu macam mana. Memang tak jumpa gemuk, jumpa dia lah. Cakaplah jumpa dia. Aku tak jumpa pun gemuk. Aku tak jumpa pun kurus. Aku tak jumpa pun tinggi. Aku tak jumpa pun rendah. Kira kau jumpa dia, dia tinggi ke rendah? Memang aku jumpa dia tapi tinggi aku tak jumpa. Tinggi memang tak ada sebab tu kau tak jumpa. Kau cuma faham aja nampak dia kemetot, kita panggil rendah. Tinggi melanyut, kita panggil tinggi. Itulah kat situ, sekadar itu aja. Jadi sifat salbiah tadi menceritakan tentang kewujudan Allah. Sifat ma'ani tidak. Sifat ma'ani cerita tentang kewujudan Allah juga. Allah yang bersifat dengan sekian. Tapi dia jenis ada. Sifat ma'ani. Jenis ada. Dia bukan sekadar menceritakan sahaja. Ia menceritakan juga tentang kekuatan kehendak Allah. Dan dia juga ada. Dan dengan sebab apa kita kata dia ada? Sebab dengan sifat ma'ani tadi, dia akan menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu. Sedangkan sifat salbiah tak menghasilkan sesuatu. Okey, Allah tu baqa', Allah tu kekal. Kekal lah. Allah itu tak ada permulaan. Tak ada permulaan lah. Dia tak menghasilkan sesuatu. Allah itu tunggal lah. Tapi Allah itu qudrah, kuat atau kuasa. Dengan kuasa tu jadi. Nampak? Sebab tu dia panggil ma'ani, sifat ma'ani. Dengan kuasa tu jadi. Sebab tu dia ada. Sebab tu dia ada. Sifat tu sifat jenis ada. Sebab dengan sifat tu jadi sesuatu. Nak jadi apa? Dengan baqa', kekal. Tak ada. Kekal cerita tentang Allah tu kekal aja. Dengan kekal tu tak jadi apa? Kekal tak boleh buat apa. Kekal tu. Tak boleh buat apa kekal tu. Tapi bila kata Allah tu berkehendak nak, dengan nak tu jadi. Dengan nak tu jadi, dengan nak tu jadi, dengan nak tu menghasilkan sesuatu. Dengan iradah Allah tu menghasilkan sesuatu. Dengan kudrah Allah tu menghasilkan sesuatu. Dengan ilmu Allah tu menghasilkan sesuatu. Ilmu. Dengan hayah hidup Allah tu menghasilkan sesuatu, iaitu hidup. Kalam. Dengan kalam Allah jadikan sesuatu. Tapi dengan wujud tak jadi sesuatu. Wujud-wujud. Cerita Allah tu ada. Qidam. Tak ada permulaan. Tak boleh jadi sesuatu. Apa jadi? Allah yang bersifat qidam menjadikan sesuatu. Tak kena. Allah yang bersifat dengan kekal menjadikan sesuatu. Tak kena. Tak kena. Allah yang bersifat dengan kuasa menjadikan sesuatu. Baru kena. Allah bersifat dengan sifat berkehendak menjadikan sesuatu. Baru kena. Sebab dengan sifat itulah jadi apa-apa yang jadi. Tapi dengan sifat-sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamu binafsi, wahdaniyah, tak jadi sesuatu. Cuma cerita tentang Allah aja. Hal keadaan Allah. Cerita tentang hal keadaan Allah. Itu yang dibezakan. Sebab dia tak ada, dia cuma cerita hal keadaan Allah. Dan tak menghasilkan sesuatu. Wahdaniyah, menghasilkan sesuatu. Tak. Cerita tentang Allah. Jadi, tapi sifat ma'ani menghasilkan sesuatu. Baru betul-betul faham. Alhamdulillah. Tanjizi hadis. Ya, tanjizi hadis. Menjadikan sesuatu tu, mula-mula nak. Nak tu tanjizi qadim. Sebab azali. Qadim. Azali. Nak sejak azali. Allah nak sejak azali. Bila Allah nak, mestilah Allah nak jadikan pada waktu-waktu tertentu. Bila jadi je pada waktu yang Allah nak jadikan tu, ataupun yang Allah rancang. Boleh tak guna perkataan rancang? Rancang. Bolehlah. Allah rancang nak jadikan sesuatu. Allah nak jadikan sesuatu nanti. Jadi kita panggil rancang lah. Bila sampai waktunya, rancangan Allah tu berjaya. Dan wajib berjaya. Tak mungkin, tak boleh jadi berjaya ke tak berjaya. Tak boleh. Tapi sifat ma'ani yang jenis ada ni berasingan ke dengan zat Allah? Dia bukan berasingan. Dia memang tak ada. Macam mana nak kata berasingan? Dia sekali. Sebab tu, dalam kitab kita, saya rasa kitab mana, kita dah baca, mudah-mudah cakap, Allah ada. Allah juga ada sifat kudrah. Maka kudrah ni yang buat. Iradah ni yang buat. Mudah-mudah cakap je gitu. Tapi sebenarnya tak boleh kata gitu. Itu untuk faham aja. Kena kata Allah yang bersifat lah. Allah yang bersifat kudrah. Allah yang ada kuasa. Allah yang ada kuasa buat. Allah yang ada kehendak nak. Tapi mudah-mudah cakap, kitab ni kan kitab Minhajus Salam. Saya tak ingat. Dia kata tak boleh cakap gitu. Rasa kitab ni rasanya.
Dia tak boleh kata gitu. Tak boleh kata macam saya kata tadi, tak boleh. Kecuali dalam belajar je. Dia panggil mudah-mudah cakap. Ada tak dengar? Ingat tak saya sebut dalam kitab ni ke kitab lain? Mudah-mudah cakap aja. Kudrah Allah lah buat. Iradah Allah yang nak. Mudah-mudah cakap. Seumpama Allah dan iradah Allah dengan kudrah tu berbeza. Asing. Seolah-olah. Itu untuk belajar aja. Sebenarnya tak boleh kata gitu. Saya rasa kitab Minhajus Salam lah. Bukan kitab ni. Sekadar mudah-mudah nak cakap aja. Berdiri. Dia kena ada. Dia kena kata sebut macam mana? Kena sebut Allah yang bersifat kudrah lah yang buat. Tapi untuk kita faham sifat-sifat Allah, kita pecah-pecahkan dulu kejap. Iaitu kita kata kudrah lah buat. Iradah lah buat. Nah, iradah lah yang nak. Ilmu lah yang pandai. Itu sekadar nak cakap. Seolah-olah Allah lain, sifat dia lain. Berasingan. Oh tidak. Jangan ketika. Bila berasingan, secara automatik, rosaklah wahdaniyah. Oh, dekat wahdaniyah kot. Dekat perbahasan wahdaniyah kot. Maka tak ternafilah kam-kam yang 6. Ni ada. Ada dalam kitab ni. Kam 5, kam 6 sama, ada khilaf kat situ. Mutamat 5. Ni ada dalam muka surat 33. Yang saya nak jawab yang tadi tu. Mana kata dia? Tapi sifat-sifat ma'ani yang jenis ada ni berasingan ke dengan zat Allah Ta'ala ke tak? Ni. Kita dah masuk dah bab ni. Kita dah masuk bab ni. Muka surat 33 sebenarnya. Tak patut tanya patut. Sebab kita dah masuk. Saya baca balik. Okay ni. Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama' muka surat 33. Rumi. Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama' muhaqqiqin. Oh, kita baca daripada awal lagi. Adapun menyandarkan ta'thir, memberi bekas kepada kudrah itu majazi akli, majaz akli je. Mudah-mudah cakap aja. Ataupun dalam kurungan sindiran cakap yang difaham oleh akal. 2. Kerana yang memberi bekas pada hakikat itu zat Allah yang Maha Suci. Maka tidak ada perbuatan melainkan baginya, ya Allah. Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama' muhaqqiqin. Tetapi pada orang awam berkata kudrah Allah, maka yang demikian itu haram. Tak boleh kata. Dan berkata separuh ulama' makruh selama ia tidak beriktikad kudrah yang memberi bekas dengan sendirinya. Adapun ia mengiktikadkan kudrah yang memberi bekas dengan sendirinya, niscaya jadi kafir. Jadi maka yang sebenarnya ialah Tuhan yang bersifat kudrah mempunyai kebesaran. Tuhan yang bersifat kudrah yang perintah, yang buat. Itu ayatnya, Tuhan yang bersifat kudrah. Tuhan yang bersifat dengan iradah. Tapi mudah-mudah cakap, kita katalah sifat ma'ani ni seumpama macam berasingan. Nak faham aja. Kudrah Allah yang buat. Muka 33 dia tu. Tak boleh kata gitu. Malah ulama' kata haram ada, kata makruh pun ada. Tapi nak faham-faham, mudah-mudah cakap boleh. Mudah-mudah cakap. Mudah-mudah cakap. Untuk faham. Jadi, sifat ma'ani ni ada pada Allah, tapi dia tidak berasingan. Kita tak kata gitu. Kita kata gini, Allah wujud, Allah ada. Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah yang bersifat dengan sifat ma'ani. Sebab tu dia kata berdiri. Adalah berdiri itu. Berdiri pada zat Tuhan. Ada pada zat Tuhan. Jadi itulah perbezaan di antara ulama' menentukan sifat Allah jenis ada, jenis ma'ani ni ada, dengan jenis tak ada, salbiah ataupun ma'nawiyah, jenis tak ada, jenis faham-faham, jenis subut, jenis sabit, jenis amrul i'tibari, jenis sungguh. Tapi bukan jenis ada. Dilihat kepada kalau sifat ma'ani ini dia menghasilkan sesuatu. Sifat salbiah dia tidak menghasilkan sesuatu, dia cuma faham tentang diri Allah.
kenal Allah saja. Jadi kalau kita kata Allah yang bersifat dengan sifat wahdaniyah telah mencipta bumi. Betul tapi tak betul. Bukan betul tapi tak kena. Sebab wahdaniyah tu, kalau nak guna istilah, wahdaniyah tu bukan takluk dia mencipta. Ijad, bukan mencipta. Jadi tak boleh kita kata Allah yang bersifat wahdaniyah mencipta bumi. Tapi nak cakap boleh aja, tapi tak kena, tak matching. Sebab wahdaniyah tidak menghasilkan sesuatu. Wahdaniyah nak cerita Allah itu tunggal. Jadi sepatutnya Allah yang bersifat dengan qudrah. Allah bersifat dengan kuasa mencipta. Baru kena dia punya mencipta sesuatu. Jadi bila daripada kuasa dapat menghasilkan sesuatu, kita panggil ma'ani. Ma'ani. Macam itulah qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sama. Menghasilkan sesuatu. Maksudnya Allah itu melihat. Maka hasilnya Allah nampak. Allah lihat. Itu hasil dia. Allah itu mendengar. Hasilnya Allah dengar lah apa-apa semua tu. Allah itu berkata-kata, sifat kalam. Maka dengan sifat kalam tu, maka terjadilah macam-macam. Terjadilah macam-macam apa perintah-perintah Allah. Allah perintah. Maka sampailah kat kita perintah Allah dengan sifat kalam. Dia ada apa? Dia panggil terjadi. Jadi. Ada kesan daripada sifat tu. Lepas tu panggil makni. Sebab dia jenis ada. Bila dia ada, dia akan menghasilkan ada. Ada yang lain. Ada kita lah. Ada kita. Melekat pada zat Allah atau sifat makni berdiri pada zat. Semua ulama' pakai. Tok guru kita semua pakai ayat tu. Berdiri, melekat, seperti cangkuk. Macam cangkuk, tidak macam mana, macam-macam ayat. Tapi semua tu nak menerangkan dia tu jenis ada je. Kalau sebut melekat, dia jadi problem pula nak faham. Boleh juga melekat. Ambil, lekat. Maknanya bolehlah. Bolehlah. Dia jadi masalah. Bolehlah kita buang dua sebab dah melekat kan. Menumpang. Jadi, ayat-ayat melekat, ayat-ayat berdiri, tadi semua nak memahamkan satu je. Iaitu Allah yang ada kuasa. Gunalah yang lain-lain pun. Memang ada ulama' guna melekat. Macam gam, dia kata. Macam gam, melekat. Tapi bila sebut gitu, kita akan terbayang Allah tu macam makhluk lah pula. Macam bentuk ke jadi melekat. Tapi adalah guna untuk faham aja. Lepas faham dah, buang. Habis tu lepas dah faham nak katakan Allah yang bersifat dengan kuasa. Allah yang bersifat dengan qudrah. Qudrah tu sifat makni. Maknanya Allah berkuasa. Allah berkuasa. Sebab Allah, kenapa Allah berkuasa? Allah berkuasa. Ya, Allah berkuasa. Sebab Allah sifat makni. Ada sifat makni. Maka berkuasalah. Sifat makni tu apa? Qudrah. Jadi Allah yang bersifat qudrah. Berkuasa. Itu je yang kita nak. Cuma nak faham tu. Berdiri tu. Berdiri tu maka maksud berdiri cacang. Bukan berdiri tu. Bukan maksud tu. Maksud berdiri tu ada. Ada pada. Untuk kita faham, bila kita faham kulit warna kita. Kalau untuk faham makhluk, yang masuk ada tu. Kita warna putih. Kulit kita warna putih. Maka putih tu ada dekat kita. Tapi putih tu tak boleh duduk sendiri. Putih tu tak boleh duduk sendiri. Putih saja. Ambil putih, buat keluar, tak boleh. Ambil hitam dekat kait, dekat serban, buat keluar, tak boleh. Dia mesti ada benda. Kalau makhluk dia mesti ada diri, mesti ada benda. Dia duduk dekat cat, duduk kat serban. Dia mesti duduk. Tapi dia ada. Ada. Tapi dia tak boleh berpisah. Dia kena duduk dengan orang. Kalau orang lah, kalau barang-barang lah. Arat kita panggil arat. Ya, kita panggil arat. Dia ada. Tapi dia tak boleh berasing. Dia tak boleh berasing. Dengan serban hitam tak boleh berasing dengan serban. Tak boleh. Gula manis tak boleh berasing dengan gula. Dia memang sekali. Dah gula tu manis, dia memang ada sekali. Nak keluar manis saja, gula tak nak, tak boleh. Nak garam aja, masin tak nak, tak boleh. Dia sekali. Dia ada. Tapi dia sekali. Tahan tak boleh diasingkan. Begitulah kalau kita nak faham Allah ada sifat, itulah maksud sifat. Dia ada pada Allah, tapi tak boleh asing. Sebab bila kita kata melekat, seumpama boleh asing pula. Itu maksud berdiri. Kalau kita nak nisbah makhluk, seorang itu dia memakai serban hitam dan hitam itu berdiri pada serbannya. Tu. Hitam itu berdiri pada serbannya. Hitam itu.
Berdiri pada serbannya. Bukan maksud hitam tu berdiri. Bukan. Maksudnya ada pada serbannya. Hitam tu ada pada serbannya. Boleh tak kita nak menidakkan tak adanya hitam? Tak boleh. Boleh tak kita nak keluarkan hitam saja berasingan daripada serban? Tak boleh. Nah, sebab tu sifat ma'ni begitulah. Sifat ma'ni ada pada Allah. Tak boleh berasing. Tak. Bukan dia jenis berasing. Dia bukan jenis berasing. Tak boleh berasing. Dia ada pada Allah. Dia ada pada Allah. Dia berada tu maksud berdiri. Berdiri. Dia tak logik kalau kita kata sifat Allah tu berasingan. Sifat ma'ni tu berasingan dengan Allah. Tak logik. Macam mana kita kata tak logik? Hitam tu berasingan daripada serban. Dia duduk sendiri, hitam saja. Tak boleh. Dia mesti duduk dekat cecair, dekat air, dekat cat. Mesti duduk kat sesuatu. Dia tak boleh ada diri dia sendiri. Kerana arat ataupun hitam ni, dia tak ada diri. Tapi dia ada. Hitam ni, dia ada. Dia ada. Jadi, itulah sikit beza sifat ma'ni dengan bukan sifat ma'ni. Berapa dah? Allah, 10.5 dah. Okay, last. Kita berhenti kat sini. Dan dengan dia menentukan segala yang harus atau setengah yang harus atas mungkin. Dengan sifat iradah, nampak? Dengan sifat iradah Allah menentukan. Dalam kitab kita kata tadi buku surat 33 tu haram cakap gitu. Ni. Ni. Adapun setengah ulama mengatakan makruh, setengah ulama mengatakan haram. Cakap macam mana? Dengan macam ni? Macam mana? Allah bersifat dengan iradah, dengan iradah tadi menentukan segala perkara yang harus atau setengah yang harus atas mungkin. Maknanya iradah, Allah bersifat iradah. Iradah lah yang menentukan. Iradah lah yang menentukan. Seolah-olah iradah ni berasing pada Allah. Ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Tapi kita cakap juga. Kita cakap juga sebab nak bagi faham aja. Mudah-mudah cakap. Apa dia panggil? Majaz akli. Ataupun isnad majazi. Boleh juga. Dengan dia, maknanya dengan sifat iradah Allah. Jangan faham dengan sifat iradah Allah. Maksudnya Allah yang bersifat dengan iradah. Allah yang bersifat dengan nak. Menentukan. Allah tentukanlah apa yang dia nak. Segala perkara yang harus. Semua perkara yang harus. Atau setengah yang harus. Atas mungkin. Atau setengah aja yang harus. Apa ni cerita ni? Allah bersifat iradah. Allah menentukan segala perkara yang harus. Maksudnya yang mungkin. Yang boleh ada, boleh tak ada. Allah tentukanlah. Yang boleh ada, boleh tak ada. Allah tentulah sama ada ataupun tak ada. Sebab ianya harus. Selain apakah harus? Selain pada Allah. Allah tentukan selain daripada Allah, ada ataupun tak ada. Jadi macam ni, apa-apalah. Itu dia ada atau tak ada. Atau panjang, pendek, besar, kecil, apa sahaja. Selain daripada Allah, Allah yang tentukan. Segala perkara. Dia kata, dan atau setengah yang harus atas mungkin. Mungkin tu perkara yang haruslah. Perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Allah menentukan setengah. Contoh, Allah menentukan segala perkara. Ni nak faham. Allah menentukan, Allah bersifat iradah menentukan makhluk untuk hidup dan mati. Allah boleh tentukan makhluk itu hidup ataupun mati. Makhluk tu dah ada lah. Orang tu hidup ataupun mati. Allah boleh tentukan. Yang mana Allah tentukan dia hidup, harus. Allah tentukan dia mati, harus. Dia tu pun harus. Dia tu pun boleh hidup, boleh mati. Maka Allah menentukan, Allah boleh menentukan dia hidup ataupun dia mati. Kedua-duanya ada kemungkinan. Itu maksud dia menentukan segala yang harus. Semua yang harus Allah tentukan. Apa maksud semua? Dia tu orang, dia tu manusia. Dia boleh mati tak? Boleh. Pertama dia tu mungkin tak? Dia tu mungkin. Apa maksud mungkin? Masya Allah, selain daripada Allah. Dia tu selain daripada Allah tak? Ya, dia selain daripada Allah. Selesai satu. Mungkinat selesai. Okay. Kemudian dia tu orang ni. Dia mungkin. Allah boleh, bila dia mungkin, Allah boleh tentukan dia kekal hidup dan Allah boleh tentukan dia mati. Itu bermaksud Allah tentukan segala perkara harus. Semua. Hidup ke mati Allah tentukan. Cuma yang dikata setengah yang harus, setengah apa pula? Ketika Allah menentukan dia hidup, maka Allah tidak menentukan dia mati.
Tu maksud setengah. Hidup, mati, satu. Allah boleh tentukan dia hidup, Allah boleh tentukan dia mati. Bila Allah tentukan dia hidup, maka Allah tak tentukanlah dia mati. Mana boleh Allah tentukan dia hidup, dalam masa yang sama Allah tentukan dia mati. Itu perkara mustahil. Perkara mustahil bukan ta'alluq iradah. Maksud ta'alluq balik. Perkara mustahil bukan bidang kerja iradah. Tak matching kalau nak kata iradah Allah, kehendak Allah, perkara yang mustahil. Tak matching, tak kena. Kalau kita kata meja ni makan tak kenyang-kenyang. Tak matching. Sebab meja ni bukan jenis makan. Bukan jenis macam makan. Kita tak boleh kata kerusi ni penat. Tak boleh. Sebab dia bukan jenis penat. Tak matching. Macam tu juga bila kita meletakkan iradah, Allah berkehendak kepada perkara yang mustahil. Iaitu Allah jadikan dia, Allah berkehendak dia ada, dia hidup, dalam masa yang sama dia mati. Mana boleh itu mustahil? Mana boleh dalam masa yang sama? Maka Allah menentukan setengah ajalah. Itu setengah yang harus. Bila Allah menentukan dia hidup, maknanya Allah tak menentukanlah dia mati. Tak ke itunya separuh? Separuh lah tu. Tapi dalam masa yang sama, Allah berkemungkinan menentukan dia sama ada hidup ataupun mati. Itu maksud atau setengah yang harus. Setengah je Allah tentu. Allah tak tentu semua. Perkara mustahil, mana boleh tentukan semua? Kalau semua dalam satu masa, mana boleh? Semua tu maksud kedua-dua kemungkinan dalam satu masa. Itu maksud semua. Mana boleh? Bila Allah menentukan ianya bergerak, maka Allah tak tentukan dia diam. Allah tidak berkehendak dia diam. Sebab Allah tentu dia, mana boleh dia bergerak dan diam dalam satu masa? Mana boleh? Mustahil. Bila mustahil, itu bukan cerita iradah. Jadi bila Allah menentukan dia bergerak, maknanya Allah tak menentukanlah dia diam. Maka kan separuh tu. Ketika Allah menentukan dia Islam, Allah tak menentukanlah dia kafir. Allah menentukan kita Islam, maka Allah tak tentukan kita kafir. Allah nak kita Islam, maknanya Allah tak nak kita kafir. Allah tak nak kita kafir tu Allah tak tentu. Allah tentukan kita ni Islam. Automatik kita tak kafir. Tak kafir tu bukan Allah tentukan. Allah tentukan separuh aja, iaitu Allah tentukan kita Islam. Maka bila Allah tentukan kita Islam, Allah hanya tentukan separuh aja. Allah tentukan separuh, setengah aja daripada yang harus, iaitu Allah tentukan kita Islam. Apa setengah lagi? Kafir. Kenapa Allah tak tentukan kita kafir? Kalau Allah tentukan kafir, maka Allah tak tentukan Islam. Bolehkah Allah tentukan? Logik ke, masuk akal ke Allah tentukan dia tu Islam dan kafir dalam satu masa? Mana boleh? Itu mustahil. Bila mustahil, bukan cerita iradah. Macam? Boleh? Itulah maksud dengan dia menentukan segala perkara yang harus atau setengah yang harus. Dia menentukan segala perkara yang harus. Secara umumnya Allah, perkara yang selain daripada Allah, Allah tentukan. Selain daripada Allah, masya Allah. Selain daripada Allah, perkara yang harus Allah tentukan, sama ada ataupun tak ada, sakit ataupun sihat dan sebagainya, semua Allah tentukan perkara yang harus. Tapi bila Allah tentukan, hanya separuh saja. Setengah. Allah tak tentukan kedua-duanya. Mumkinat mutaqabbilat. Yes, itu istilah dia panggil. Jadi itulah maksud dengan dia menentukan segala perkara yang harus atau setengah yang harus. Atas mungkin. Oh, kita kata Allah tak kuasa lah. Allah tak boleh buat dua perkara yang bertentangan dalam satu masa. Ya, dua pertentangan dalam satu masa mustahil. Mana boleh? Mustahil. Dua benda Allah tentukan dia hidup dan mati dalam satu masa. Mana boleh? Bila Allah tentukan dia hidup, dia tak mati. Bila Allah tentukan dia mati, dia tak hidup. Jadi kalau Allah tentukan hidup mati boleh. Tapi hidup dan mati dalam satu masa, mana boleh? Itu mustahil. Bila mustahil, bukan cerita pasal iradah, kehendak. Tak boleh kita kata Allah tak berkuasa. Tak boleh. Sebab kuasa, perkara mungkinat juga. Perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Bukan perkara yang mustahil. Macam? Fenin tak? Fenin ke? Berhenti dulu kat situ. Ialah jua mana? Maka kepercayaan orang Islam atas sifat iradah itu iaitu beraktikad, percaya, putus, kan? Atau setengah harus, atas mungkin. Ialah jua. Allah lah jua, ialah jua yang memperbuat apa yang kehendakinya dan pada tiap-tiap sesuatu. Maka tiada boleh nyata sesuatu perbuatan yang tiada daripada pilihan dan kehendak Allah Ta'ala. Itu akan datang. Panjang. Sikit je. 1, 2, 3 baris je kita baca Rumi. Jawi. Jawi 3 baris saja.
Yang Rumi pun sama juga. Ialah jua. Sebenarnya dalam Rumi tu salah tu. Ia tu, I tu huruf besar. I tu huruf besar. Bukan I huruf kecil. Yang Rumi tu. I tu huruf besar. Dengan maksud ia kembali kepada Allah. Kalau I huruf kecil, ialah. Bukan ialah. Ialah. Dua perkataan. Ialah. Ia kembali kepada Allah. Bukan ialah. Ialah satu perkataan. Betul I tu huruf besar. Yang Rumi lah. Tangguh dulu. InsyaAllah. Kita sambung minggu hadapan macam biasa. Esok insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kesihatan, masih ada kesihatan diberi masa, esok malam 9.30. Bab haid. Lepas tu hari Jumaat tak ada Jadi siapa yang dua area Shah Alam tu boleh jumpa di area Shah Alam area Concord pada sarapan pada hari Sabtu pagi. Saya ada kat sana. Hadir. Ni Aiman pun ada. Okey. Bolehlah kalau nak, kalau anda duduk area situ lah. Allah, kita tangguh dulu. Dengar cerita ramai juga datang tu. Berpuluh-puluh orang. Saya ada hari Jumaat dah ada dah dekat area tu. Tapi hari Jumaat ada program lain. Kita sudah ingin tasbih kafarah dan subhanallah. Assalamualaikum.